Bagi memastikan tahap kesiapsiagaan terhadap bencana berada di tahap optimum, pelbagai inisiatif digerakkan pihak berwajib. Ini termasuk perluasan program Kampung Siaga 221. Perinciannya dalam lintas langsung dari Kelantan bersama Muhammad Azidi Abdullah. Azidi, silakan. Baik, terima kasih. Program Kampung Siaga 221 Kelelaan Angkatan Pertahanan Awam APM diperluas ke kawasan pendalaman bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan persediaan awal penduduk menghadapi bencana, tidak terkecuali kawasan perkampungan orang asli. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Aminur Rahim Muhammad, masyarakat orang asli yang menyertai Kampung Siaga 221 ini akan dilatih memberi maklum balas awal berkaitan insiden bencana. Selain Kelantan, negeri lain yang turut terlibat ialah Terengganu, Perak, Sarawak dan Pahang. Antara lokasi terpilih, Kampung Orang Asli Postuel yang terletak 2 jam perjalanan dari Gua Musang. Kampung 221 ini merupakan satu inisiatif di dalam dekad platinum pertahanan awam yang kita lancarkan pada tahun lepas. Ya. Dan sasaran kita pada tahun ini adalah sebanyak 14 buah kampung siaga, yang mana kampung siaga ini dia menumpukan kepada bagaimana komuniti membantu komuniti. Ya, dalam program ini kita mendidik dan berkongsi pengalaman bersama-sama dengan warga komuniti di sini ataupun di mana-mana kampung siaga yang kita kenal pasti. Beberapa lagi kampung, terutama yang terletak di kawasan titik panas bencana, akan dimasukkan dalam projek Kampung Siaga 221. Langkah tersebut disyorkan bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa atau kecederaan sekiranya berlaku bencana. Aminur Rahim ditemui selepas pelancaran Kampung Siaga 221 di Postuel Gua Musang. Berangkat merasmikan majlis itu, Tengku Puan Temenggong Kelantan yang juga penaung APM Kelantan, Puan Sri Tunku Nur Hayati Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan penolong Pesuruhjaya Kehormat Pasukan. Sementara itu, penduduk orang asli di Postuel berkenaan menalu-alukan program sedemikian. Mereka akui program sedemikian memberi manfaat. Perasaan saya bersyukur pasal program ni payah nak jumpa. Pasal kalau daripada hati kita penduduk kampung pun kita rasa seronok. Pasal kalau program macam ni sekurang-kurang setahun sekali mesti ada. Kami nak mengucapkan terima kasih kepada Pertahanan Awam. Sebab diorang buat program hari ini. Ya. Menariklah. Kita orang pun suka sangat-sangat. Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPAM yang menganjur program Kampung Siaga 221 di Kampung Postuel. Pelbagai inisiatif yang dilakukan kerajaan antaranya melalui Angkatan Pertahanan Awam APM dengan mengadakan program Kampung Siaga 221 sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Seorang pembantu makmal berjaya membuktikan mangga harum manis juga boleh diusahakan di Kelantan. Cuaca panas yang diseimbangkan dengan air mencukupi dan penjagaan rapi, pokok berkenaan mampu mengeluarkan hasil berkualiti. Menurut Nur Mazlan Abdul Ghaffar, beliau mula menanam pokok mangga harum manis di sekitar rumah di Wakaf Baru Tumpat pada 2012. 3 tahun kemudian, ia mula mengeluarkan hasil. Pokok mangga itu berbuah dengan agak lebat dan rasa serta baunya sama seperti yang ditanam secara komersial di Perlis. Sesudah itu, Nur Mazlan mengusahakan tanaman itu di kebun berkeluasan 0.4 hektar. Kini, 65 pokok mangga harum manis diusahakan. Cuaca paling penting lah. Macam di Perlis tu memang cuaca dia banyak panas, memang sesuai lah. Di Kelantan ni dia kurang sikit dengan musim terkujuh dia. Okey, untuk tahun 2020 ada hasil tapi tak banyak. Tahun 2021 tu banyak kerana kemarau, agak panjang sikit. Lepas tu tahun 2022 semua orang tahu cuaca hujan berpanjangan. Jadi tak ada hasil lah, ada cukup untuk makan lah. Jadi tahun ni dia panas, tahun 2023 ni dia panas agak panjang. Jadi hasil boleh kita boleh kira adalah. Menurut Nur Mazlan, walaupun Perlis adalah lokasi terbaik, tetapi harum manis juga boleh ditanam di mana-mana sahaja dengan penjagaan lebih rapi.
Niat mahu membantu yang lain, seorang peniaga makanan di Pengkalan Cepa, Kota Baru menjadikan kedainya sebagai pusat mengumpul kuih tradisional dan pemanis mulut untuk dijual. Menurut Siti Nur Aisyah Muhammad, kaedah vendor itu digunakan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3 tahun lalu. Siti Nur Aisyah berkata inisiatif itu mampu meningkatkan pendapatan peniaga kuih tradisional sekitar Kota Baru. Ketika ini, 80 pembekal menghantar juadah kepadanya dengan hampir 200 jenis kuih dan pemanis mulut dapat dijual setiap hari. Total sale saya buat payment untuk bahagian vendor saja sebulan dalam 90k. Untuk vendor sahaja. Tidak termasuk saya sendirilah tu. Untuk vendor saja saya buat payment every month around 50 hingga 90k. Peniaga yang ditemui mengakui pendapatan mereka meningkat selepas meletakkan kuih di pusat jualan tersebut. Menerusi pendapatan itu, mereka boleh membuat pembayaran pinjaman perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia. Jadi dia suruh join lah vendor dia. Kita pun letak lah. Jadi macam kedai dia ni, dalam banyak-banyak kedai dia lah paling, kata kalau line tu kita letak paling sikit 5. Jadi kedai dia ni boleh dalam 15-20 tu. Habislah dalam 20 paket gitu. Pada mulanya kita Taya ni buat jualan tu kecil-kecil je kan. Jadi dah permintaan daripada masyarakat ni banyak. Jadi saya jual kali lah dengan dia ni kan. Di mana saya letak kuih tempat dia tu. Memang tiap-tiap hari lah saya buat tu. Paparan itu menutup lintas langsung dari Kelantan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Azidi dengan perkembangan dari Kelantan.